sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Menjadi kota Pontianak Sultan Abdul Rahman bin Habib Husain Al-Qadri. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini masih berkisah tentang kota Pontianak. So hari ini aku berada dekat sekitar pasar pagi di Pontianak, di depan masjid Jami Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Itu dia masjid dia. Hari ini kita tak cerita pasal masjid ni lagi, tapi kita nak cerita satu lagi tentang warisan peninggalan kerajaan Pontianak. Ini dia Istana Qadariah. Istana Qadariah ni berada dalam kompleks Kesultanan Pontianak, tepatnya masih berada dalam Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Okey guys, kita baru sahaja melangkah masuk perkarangan istana. Kita baru lalu pintu gerbang. Bahan binaannya dibuat daripada kayu berlian guys. Pintu gerbang ni dibina 2 tingkat dan dibina 2 lapis. Dekat atas ni dulu tempat pengawal istana berkawal guys. Dan dia juga menjadi menara tinjau melihat apa-apa yang pelik yang berlaku di luar kota. Dari perkarangan istana ni kita boleh nampak masjid tu guys. Jaraknya tak jauh pun, sekitar 600 meter je. Sanggar budaya, ada dalamnya ada barang artifak, ada barang peninggalan. So untuk wisata, untuk pelawat bolehlah datang ya. Tapi yang keturunan raja, yang keraton ni ada di sini ke? Dia tinggal di sini atau persekitaran ni? Sekitarannya Semua kerabat? Oh, maksudnya yang di keraton tu sendiri ada yang tinggal? ada. Oh, kerabat yang dekat. Oh, Dulu itu pas kesini tu ada permaisurinya. oh ada permaisurinya lagi. Kalau permaisurinya masih diiktiraf. Assalamualaikum. Penjabatan. Oh, masih diiktiraf lah, diiktiraf oleh kerajaan. Ya. Waalaikumsalam. Meriam tu Mancang kuning. mengambang di sungai. Timbul di sungai. Di sungai sini. Sungai Kapuas. Ke Sungai Kapuas. Kan masih hutan. Jadi ini untuk ngusir hantu-hantu kuntilanak Pontianak lah. Oh di Pontianak dulu. Asal Pontianak memang kawasan ini memang kawasan Pontianak. Jadi katanya sejarahnya di mana peluru itu jatuh, di situ dibikin istana. Oh, okey. Ni, tiga. Satu je. Satu, yang kanan kiri ditambahlah. Inilah meriam yang disebut tadi, meriam lancang kuning. Menurut legendanya, meriam ini sering digunakan sebagai senjata mistik untuk memerangi Pontianak yang banyak di persekitaran ini suatu ketika dahulu. Dikatakan daripada peristiwa itu juga kota Pontianak ini diberi nama. Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Di sana semua ada, di sana semua bisa, asalkan sesuai aduannya. Ambil gambar sikit. Kota Pontianak. Jadi sanggar budaya kota Pontianak. Kita sampai ke istana raja atau keraton Pontianak, pengasas kepada Kesultanan Pontianak yang awal ya, yang pertama. Seni benanya menampilkan seni bena Melayu asli, berpanggung, sementara bumbungnya menampilkan variasi rabung panjang dan limas bungkus. Untuk masuk ke dalam istana ni ada beberapa laluan. Salah satunya daripada laluan sayap kanan. Kalau dulu orang yang lalu sini adalah orang awam. Istana ini dikenali sebagai Istana Qadariah. Bangunan ini dibina pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Untuk naik ke istana ni kena naik tangga guys. Ada 7 anak tangga. Lazimnya memang bilangannya ganjil. Laluan di bahagian depan difahamkan ada 9 anak tangga. Assalamualaikum. Binaan istana ni kelihatan semakin uzur. Usianya hampir mencecah 300 tahun. Namun begitu, pada keseluruhan seni bina ini kelihatan masih utuh.
Ini adalah sebahagian pandangan daripada anjung istana. Ini pula adalah ruang belakang istana. Suatu ketika dahulu ia adalah kawasan larangan untuk orang awam. Istana ini dicat dengan warna kuning dan hijau, simbol kepada raja dan Islam. Istana ini masih dihuni oleh kerabat yang terdekat. Walaupun begitu, hari ini Istana Qadariyah dibuka untuk orang awam dan dijadikan muzium. Ramai juga orang yang datang. Sebahagian besarnya datang dari wilayah berdekatan. Bahkan ada juga datang daripada negara-negara jiran seperti Malaysia, Brunei dan Singapura. Sembang punya sembang, kita dah sampai ke ruang di dalam galeri pameran. Dulunya kawasan ini adalah kawasan singgahsana dan balai Rong Seri. Di sini banyak terdapat artifak-artifak peninggalan daripada Kesultanan Pontianak ini. Antara yang dipamerkan termasuklah foto-foto lama, naskah, manuskrip dan dokumen. Nantikan kecil telapak tangan Nyiro. Di sini turut ditempatkan singgahsana untuk Sultan dan Permaisuri bersemayam di atas tahtanya. Alright. Jadi awal pertama pendiri kota Pontianak Sultan Abdurrahman bin Sultan Habib Hussein Abdurrahman. Al-Qadri. Kalau orang tua beliau datang dari Yaman, dari Yaman, dari Hadramaut, para Arab. ulama besar. Ya. Jadi habaib. Baik. Habaib kita. Jadi orang tua beliau bukan raja. Bukan orang raja. tuanya para ulama besar yang syiar agama Islam awal pertama Pontianak. Putra beliau yang pendiri kota Pontianak Sultan Abdurrahman bin Habib Hussein Al-Qadri. Kalau membawa itu di Menambun, mertuanya Sultan Abdurrahman. Oh, mertuanya Makam daerah Batu Layar. Batu Layar. Cuma dari zamannya beliau ini 5 raja tidak ada gambar. Sultan Hamid II, Sultan yang ke-7, yang pencetus lambang negara Pancasila. Dari tahun 1950 kerajaan ini cukup lama kosong karena penerus Sultan Hamid sudah jadi warga negara Belanda. Sultan Hamid punya putra putri, putranya menikah di sana nggak punya anak, jadi putus. Selama tahun ini diuruslah keluarga besar. Tahun 2004 baru ada lagi dilanjutkan keponakan beliau, Sultan Syarif Abu Bakar. Sultan Hamid kan 2 beradik laki-laki, jadi anak adiknya satu-satu di Pontianak. Beliau Syarif Abu Bakar usia 73 meninggal. Dilanjutkanlah sekarang putra beliau Syarif Mahmud Melpi yang ke-9, lahir 74, si ganteng. Kalau kesultanannya masih diiktiraf oleh kerajaan. Tahu saya itu Sultan itu kan jabatannya hanya pangutan masyarakat, pemangku adat. Iya. Beliau tidak memerintah. Tak memerintah. Kalau di sini? Iya. Kalau di beliau sini tidak memerintah. Tak memerintah. Yang memerintah Gubernur. Okey guys, kita dah dengar panjang lebar tentang silsilah Kesultanan Pontianak dari awal hingga hari ini. Okey, kita berbalik pada warisan istana atau Keraton Qadariyah ni. Keraton Qadariyah ni terbagi kepada beberapa ruang yang utama. Bahagian belakang ni dulu dihaskan sebagai pusat persidangan ulama. Persidangan ulama ni dulu buat mesyuarah. Di kawasan ni banyak lagi artifak-artifak peninggalan kerajaan Pontianak. Antaranya seperti busana, senjata, alat muzik, kebesaran istana dan pelbagai lagi. Sebahagian daripada artifak-artifak yang terdapat di dalam istana ni ada beberapa artifak yang agak menarik dan amat berharga. Salah satunya adalah naskah Al-Quran lama yang ditulis sendiri oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ini dia guys, artifak berharga ini telah berusia hampir 300 tahun. Dari aspek hiasan dan kemasan, istana ini menampilkan hiasan tata ruang yang menarik. Terdapatnya hiasan bulan bintang pada pemidang bahagian atas pintu besar. Kemasan cermin berwarna pada daun tingkap menyerlahkan tata ruang, terutamanya ketika biasan cahaya daripada luar masuk ke dalam istana. Di bahagian sisi dan kanan anjung turut dilengkapi beberapa buah anak tangga menghubungkan bahagian bawah ke bahagian atas yang suatu ketika dahulu digunakan oleh Sultan untuk istirahat dan sekaligus untuk meninjau kawasan muara Sungai Kapuas. Ini adalah sebahagian motif yang terdapat pada tiang-tiang istana, khususnya di bahagian anjung. Berdiri
Ini grup-grup daripada Malaysia, daripada Selangor kan semua. Dari Langat, Kuala Langat, Banting. Oh campur. Tapi kebanyakannya dari Banting lah. Sungai Kelambu semualah. Kancung Darat. Ya. Saya ambil video je. Okey, saya masuk dalam kejap. Okeylah guys, itu ajalah catatan pengembara kali ini. InsyaAllah ada kesempatan, ada usia kita jumpa lagi. Stay tune, jaga diri. Bye, Assalamualaikum. Kembara di Bumi Serumpun meneruskan perjalanan ke Mempawah, kota lama yang kaya warisan leluhur.